Dalam negara yang mengamalkan demokrasi, bilangan penduduk amat penting oleh kerana dalam memilih kerajaan tadi, one vote counts. Jadi bilangan penduduk kita harus kita ramaikan. Orang Melayu harus kenal. Tadi saya katakan siapa sepupu kita, siapa saudara mara kita. Tadi saya terangkan tafsir orang Melayu merangkumi Melayu Nusantara. Maka jangan kita ada perasaan tak suka, iri hati, katalah kepada Indian Muslim, Chinese Muslim. Kan jangan itu, oleh kerana mereka adalah umat, mereka saudara kita, saudara kita, ya. Yang Islam tadilah, kan. Bila kita ramai, sebab itu kota kita tadi saya tingkatkan kepada 67%. 67 maknanya dalam kira saya two-third majority. Ya. Jadi kita pegang two-third majority itu dalam segala urusan perniagaan, lesen dan sebagainya tadi. Jadi kita perlukan ramaikan orang Melayu. Saya nampak di sini ramai kaum ibu, kan. Yang ni saya minta maaf lah, boleh kenapa? Saya menggalakkan pertama perkahwinan antara Melayu dengan orang Cina dan orang India. Saya galakkan itu oleh kerana melahirkan keturunan Melayu sampai bila-bila. Kenapa kita tidak relakan yang orang kita kahwin dengan orang Cina dan orang India? Kita ada Muslim Revert Association dari 9 dan saya patronnya. Kita ada MACMA, Malaysian Chinese Association. Kita ada Persatuan Indian Muslim sebagainya. Kenapa tidak kita bantu persatuan-persatuan ini supaya mereka berkembang maju menjadi contoh yang baik untuk kaum dia, untuk bangsa dia, untuk masyarakat dia. Tan Sri Omar Ong Yok Lin misalnya, kan, dia satu contoh orang Islam. Betapa ramai lagi contoh-contoh orang Islam Cina yang boleh menjadi mengajak orang Cina, orang India masuk Islam. Orang Cina ni dia sombong sikit, ya. Tak akan dia masuk Islam kerana Melayu, tetapi dia boleh masuk Islam kerana kawan dan saudara dia Cina. Jadi kita bagi kemudahan-kemudahan, kayakan orang Cina ini, supaya kalau dia kaya nanti dia jaga saudara mara dia, mak ayah dia yang belum masuk Islam tu lagi, sebagai contoh yang baik untuk diteladani oleh orang Cina dan orang Islam. Itu kena jaga. Dan selama ini kita tak kenal saudara mara kita, sepupu kita abaikan. Jangan sekali-sekali kita derhaka kepada sepupu kita, orang asli tadi. Oleh kerana kalau kita derhaka pada dia, maka orang akan menderhakakan diri kita sendiri. Kita mengatakan kita bertamadun, kita dah maju. Apakah kita buat kepada orang asli? Jangan minta dia meminta-minta kepada kita. Dia tak tahu nak minta komputer pun dia tak tahu. Jadi kita kena bagi dia. Sekolah mara kita bukakan kepada dia. Patut kita ambil dia dari kampung itu, hantarkan sekolah seperti mana anak Melayu dulu dihantar ke Kolej Kuala Kangsar, kan, ataupun Military College. Kenapa kita tak ambil? Ambil orang asli itu, bawa dia ke tengah, jadikan dia manusia yang dibenarkan. Jangan itu buat. Ini soal jawab yang saya masukkan sini. Soal jawab. Saya menyoal, saya menjawab. Pertama, bolehkah seorang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri? Itu dia. Kalau mengikut perlembagaan, ya, yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik seorang Perdana Menteri yang mendapat suara majoriti walaupun satu di Dewan Rakyat. Habis.
Cuma dikata di situ, seorang warga negara melalui naturalization atau registration tak boleh jadi Perdana Menteri. Yang itu tu orang yang jadi rakyat kerana telah tinggal di sini selama 10 tahun, ataupun mereka yang menjadi rakyat kerana menjadikan Malaysia ini my second home. Orang ini tak boleh. Itu saja. Tak ada sebut tentang Melayu Islam. Tapi Tan Sri Abu Zahar cakap dengan saya dan saya setuju, mengikut amalan demokrasi, oleh kerana negara ini negara Islam, maka tentunya yang di-Pertuan Agong tadi bila melantik seorang Perdana Menteri, bukan saja kriterianya yang mendapat majoriti, tetapi termasuklah dia sebagai wakil negara, hendaklah dia seorang Islam dan seorang Melayu. Ya? Bagaimana? Bolehkah seorang bukan Melayu menjadi Menteri Besar atau Ketua Menteri? Ini sekarang berlaku di 3 negeri, ya. Peruntukan undang-undang mengatakan begini. Peruntukan perlembagaan negeri. Berapa minit lagi ke kanda? 5 minit, ya. 5 minit lagi. Peruntukan perlembagaan negeri, 9 negeri Melayu mengatakan begini. Raja atau Sultan hendaklah melantik seorang Menteri Besar atau Ketua Menteri, seorang yang mendapat suara majoriti 1 lebih di Dewan Undangan Negeri. Kedua, dia mestilah orang Melayu beragama Islam. Nanti dulu. Yang ketiga, syarat kedua ini, ya, raja boleh melonggarkan, menurut budi bicaranya, melonggarkan syarat kedua ini bagi menepati syarat yang pertama. Maknanya begini, siapa yang dapat majoriti di Dewan Undangan Negeri itu, maka dialah menjadi Menteri Besar. Kalau di AP mendapat majoriti, maka orang Cina lah menjadi Menteri Besar. Ya. Tapi yang kedua kata, dia mestilah orang Melayu beragama Islam. Maka yang pertama tadi dah telah tepi dah, dia mesti agama Islam. Yang ketiga kata, syarat kedua ini boleh dilonggarkan untuk menepati syarat pertama. Syarat kedua Melayu Islam tadi boleh diketepikan supaya siapa dapat majoriti dialah menjadi Menteri Besar dan Ketua Menteri. Macam mana? Boleh. Kalau tak boleh, maka pindahlah perlembagaan negeri itu dengan sokongan 2/3. Beritahu ke kanda apa di Melaka sekarang ni, kalau dapat 2/3, di Pahang di mana lagi yang dapat 2/3 ni, masukkan klausa di situ Melayu Islam. Tak ada yang ketiga itu. Saya tanya seterusnya, bolehkah Brunei dan Singapura masuk ke Malaysia? Jawabnya, ya, Parlimen boleh dengan undang-undang membawa masuk mana-mana negeri, Brunei, Singapura dan mana-mana ke dalam Malaysia ini dengan suara majoriti sahaja. 1 undi lebih cukup boleh bawa Singapura masuk ke Malaysia ini. Tidak payah dengan persetujuan Majlis Raja-Raja ataupun persetujuan mana-mana raja. Tetapi, ya, kalau mengubah sempadan mana-mana negeri, maka negeri berkenaan kena perubahan sempadan itu diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri dan mesti dapat perkenan raja. Tetapi nak bawa masuk Singapura ke Malaysia ini, dia perlukan hanya Akta Parlimen yang mengatakan Akta Parlimen membawa masuk Singapura ke Malaysia. Pas dengan 1 suara majoriti, maka masuklah Singapura ke Malaysia.